Soalan yang pertama, apakah hukum kita mendahului imam ketika baca wirid, yasin dan sebagainya? Tolong terangkan. Baik. Ada majlis berzikir, contoh. Adalah kepalanya imam dan sebagainya, dia akan membawa zikir diikuti oleh para jemaah. Itu majlis zikir dia panggil. Atau majlis membaca Quran, termasuk membaca yasin. Ada seorang kepala tu imam. Faham? Itu orang panggil dipimpin oleh seseorang. Jadi boleh tak kita makmum kalau zikir kita ke depan daripada orang lain? Bila baca yasin tak, kita ke depan dah baca lebih daripada orang lain. Jawabnya tengok, jika ada pemimpin, ada pimpinannya, dan kita nak baca deras daripada yang dipimpin, boleh, tapi dengan pelan. Kerana majlis itu majlis yang dipimpin oleh seseorang. Maka kita tak boleh nak kuat dan potong-potong jadi orang lain jadi semabur. Dia kena tengok-tengok keadaan. Kalau majlis itu tak ada pimpinan, baca yasin masing-masing. Contoh, ikut anda, siapa baca dia habis dulu, siapa baca slow duduk belakang situ. Faham? Tak ada masalah. Kalau ada pemimpin kan? Contoh, sama-sama ada pemimpin, semayang jemaah. Semayang jemaah, siapa yang kepala zikir? Imam. Imam kata La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kau ikut belakang. Nah, siapa-siapa makmum tak wajib pun ikut imam. Kerana zikir ni terpulang. Nak sama dengan imam afdal. Nak zikir suku harus. Tapi kalau kita nak zikir suku, jangan canggah hak imam. Kerana imam memimpin orang ramai. Imam Allahumma antas salam wa minkas salam. Mari saya kau ni Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Arali awal. Mu tak mau kata Allah antas salam, nak kata Subhanallah. Boleh, perlahan. Jadi tidak mengganggu. Faham? Soalan seterusnya. Ada seorang ulama Indonesia berpendapat Imam Mahdi akan dibaiat mungkin tahun depan 2020. Mereka rojok Ali yang jatuh 1 dan 15 Ramadan Jumaat akan berlaku luara pada Syawal, Dzulhijjah dan akan muncul Imam Mahdi. Dia gini, hadis-hadis berkenaan dengan Imam Mahdi kebanyakannya hadis sahih dan hadis hasan. Tak ternafi ada hadis yang ditolak ulama. Benda-benda yang termasuk dipanggil asyratus sa'ah, tanda-tanda dekat berlaku kiamat. Faham? Kita yakin semuanya akan berlaku. Nabi cerita akan ada Imam Mahdi memimpin umat Islam. Faham? Dengan hukum yang sangat adil. Ya, kita beriman. Kerana yang ucapnya Rasulullah. Kita dengar akan terbit Dajjal menyesatkan orang, kita beriman, kita percaya kerana Nabi yang cerita. Kita dengar turun Nabi Isa dari langit, kita yakin semua. Tapi tak sah dah kita letak tarikh tahun berapa-berapa, jadi pelawak sangat. Faham lagi? Kerja kita bukan letak tarikh. Kerja kita ialah menyampaikan hadis-hadis tersebut supaya manusia istiqamah dengan agama Islam. Faham lagi? Jadi hak tak betulnya diletak tarikh. Imam Mahdi mungkin tahun 2028 pula dah. Orang ni kata Dajjal 2043. Jadi lebong dah. Tak mustahil betul, tetapi teka-teka lagu tu dilarang syarak. Tak usah main tahun lah. Gini cukup. Tak lama dah rasanya akan terbit Imam Mahdi, memandangkan macam-macam fitnah berlaku di dunia sekarang. Itu betul. Tapi gebuh 2020. Nampak? Ini ilmu gaib, la ya'mul ghaiba illa Allah. Yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Jangan nak masuk campur. Soalan seterusnya. Saya ada seorang kawan akan berkahwin tahun depan bulan 1. Masalahnya dia jadi masalah antara berkahwinnya dengan keluar berdakwah.
Yang mana yang pula didahulukan? Dia ni orang jemaah tabligh nak keluar 40 hari. Tapi nak kahwin hak mana satu? La ilaha illallah. Hak gitu tanya kau soalan. Nampak tak? Jadi mu buat dua-dua boleh belaka. Mu nak ambil keluar dulu kahwin ke diang boleh. Nak kahwin dulu keluar ke diang pun boleh. Mu dah keluar seorang 40,000 lagi orang keluar. Faham lagi? Tengok-tengoklah, fikir-fikir sendiri. Apakah hukum meniru dalam peperiksaan? Dalam peperiksaan dia meniru peperiksaan. Contoh, peperiksaan di universiti contoh, dia meniru. Jawabnya kena tengok undang-undang. Kalau undang-undang membenarkan boleh. Contohnya undang-undang dia kata sila tiru sesama kamu. Boleh. Tapi kalau peraturannya bila kita tiru orang lain, kita ambil jalan mudah, tak, maka hukumnya di situ ada ghulul, benda yang tidak disukai syarak. Soalan seterusnya, saya Tok Bilal baru habis ngaji pondok. Bagus. Nak pinang seorang gadis. Masalahnya pada masa sama ada seorang laki-laki kerja bank. Nak pinang juga gadis yang saya idamkan itu. Siapakah yang akan dipilih oleh mak gadis? Baik. Seorang perempuan, tapi ada dua orang yang nak meminang. Yang pertama Tok Bilal baru balik pondok. Yang kedua orang kerja bank. Bank PT lah, bukan bank pasal malang. Jadi hak mana patut puang tu terima? Nah, jawabnya yang lebih berakhlak. Lama didik kerja bank atau kerja ngaji pondok ke, jadi Tok Bilal, hak mana lebih berakhlak? Akhlak bukan piau, akhlak bukan janggut panjang, akhlak bukan makan jumpa, akhlak bukan ridak duk tapal lebar bersama kain selepang. Tahan lagi. Akhlak ni dalam. Hak ni aksesori. Faham lagi? Mana yang lebih baik? Agama tu maksudnya akhlak. Dua-duanya orang yang berakhlak. Orang kerja bank pun orang yang jaga agama, orang kerja ngaji sekolah pondok pun orang jaga agama. Pulang bagi perempuan itu nak kahwin dulu tak boleh. Betul tak? Kita tak nak kata apa. Yang tak boleh ni salah seorangnya itu tidak beragama. Barulah kita kena tinggal. Itu tak boleh. Benda barang tak ada agama tak boleh. Di sebuah akhirat memang kita nampak orang yang belajar pondok. Di sebuah dunia orang yang kerja bank ada sumber pendapatan yang lebih besar. Maka apa yang ada tak benda yang salah pada agama? Tak ada salah. Pilih kalau seorang boleh lagi. Dia memang puang tu dia ambil orang kerja bank. Siang lah saya tu bilang ngaji pondok. Lah mu ambil mak dia. Kita niat jamak takhir Zuhur dalam Asar. Lepas habis solat jamak takhir Zuhur dalam Asar itu, saya terbatal wuduk dan mau solat Asar di destinasi. Sahkah solat Zuhur yang dijamak itu? Baik, dia nak jamak takhir. Masuk semayang garik, waktu garik. Dalam hati dia aku nak semayang jamak takhir. Sekarang dalam waktu isya lah. Bawa pergi kereta daripada Kuala Lumpur. Pukul 9 malam siapa di Gua Musang. Faham lagi? Siapa di Gua Musang. Dia pun semayang jamak takhir. Dia semayang garik dulu. Garik dulu ke beliau dia. Luar kita buat lohong asal lah senang. Baik. Daripada Kuala Lumpur dia nak semayang jamak takhir. Jadi siapalah orang asal dia pun berhenti di Gua Musang. Dia pun semayang lohor dulu dah. Allah, aku semayang pada zuhur jamak takhir dengan asal. Semayang lohor. Habis semayang lohor batal wuduk. Bom, ketuk. Faham lagi? Dia ketuk kuat, bergegar kipas-kipas. Dia pun tak mau semayang lagi asalnya. Dia nak semayang sampai Kota Baru kayak gini. Boleh atau tidak? Boleh asalkan dalam waktu asar.
Kerana semayang yang wajib kena buat berturut-turut jamak takdim. Jamak takhir tak wajib turut-turut. Faham tak ke? Jamak takdim saja. Faham? Mayang lohor dengan asar dalam waktu lohor. Habis mayang lohor kena mayang lalu asar. Tak boleh tunggu. Faham? Mayang garik dalam waktu garik nak lalu ngisi orang musafir. Habis mayang garik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun kena mayang isi lalu. Itu jamak takdim. Jamak takhir tak wajib. Nak buat selang sejam pun tak apa. Masuk waktu isya, kita mayang isya dulu. Lepas tu kita beli pula kedai karang mayang garik. Boleh. Atau masuk isya, mayang garik dulu. Lepas tu tubik dari hotel pula, di jalan pula 2 jam. Pukul 12 pun mayang isya. Boleh. Faham lagi? Soalan seterusnya. Pakai serban sunnah Nabi atau tidak? Sunnah Nabi insya-Allah. Nah, kerana Nabi dia suka memakai serban, ada sentiasa memakai serban, dan sahabat-sahabat meniru kelakuan Rasulullah apa yang Nabi letak di atas kepala. Dalam kitab Fatwa Syara'iyah, Syekh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Usyir kata, Nabi ni biasa atas kepalanya ada 3 benda. Kadang-kadang ada kolam suah, ada piyah saja. Nabi duduk duduk di masjid sembahyang dan sebagainya. Kadang-kadang awak tengok atas kepala Nabi ni, atas piyah tu Nabi ikat serban. Faham? Kadang-kadang serban tu Nabi dah ikat, Nabi letak atas kepala gitu. Itu ulama usul fatwa. Jadi ada orang kata tak tu pakaian Arab, tak sunnah. Orang Arab pun pakai adab. Jawabnya tak betul. Ulama kata yang Nabi amal semua itu menjadi sunnah. Faham lagi? Macam makan tangan kanan, sunnah Nabi ya? Sunnah tak? Tak apa. Orang Islam sekarang ni makan tangan kanan. Bahasa lain ada makan tangan kanan. Sebelum pada Nabi lahir ada tak? Ada dah dalam dunia ni. Bang, banyak dah budaya makan tangan kanan. Bukan hak Rasulullah seorang. Cuma bila datang Rasulullah, dia menggalakkan makan tangan kanan menjadi sunnah. Walaupun makan tangan kanan sudah diamalkan oleh bangsa lain sebelum kedatangan Islam di bumi Arab. Faham? Soalan seterusnya, lepas sembahyang jemaah apakah sunat kita berjemaah bersama imam dengan membaca zikir? Dan adakah Rasulullah pernah berzikir bersama sahabat pada masa itu? Baik, dia lepas sembahyang sunat tak? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, semayang ini hanyalah daripada takbir sampai pada salam kena ikut imam. Takbir sampai salam. Iza kabbara al-imamu fakabbir, itu hadis. Bila imam takbir mutakbir. Ila raka'a farka'u. Bila imam raka' muraka'. Wa iza salama fasallimu. Bila imam salam musalam ke. Takat tu wajib ikut imam. Bila salam dah habis dah sembahyang, dah wajib ikut dah. Tetapi siapa yang berzikir bersama-sama imam sampai selesai, afdal. Itu yang terbaik. Dia tak kata syarat dah. Nampak? Jadi zaman Rasulullah mereka ini berjemaah berzikir. Cuma tidak disebut dipimpin oleh Rasulullah, para sahabat pun ikut buat bersama-sama. Tidak sebut. Cuma pada zaman sahabat, zaman Nabi pun maka berlakulah perhimpunan berzikir selepas daripada sembahyang. Nah, ratu ulama tak kata sebagai sunnah. Nah, jadi sebagai afdal, perbuatan yang sangat elok. Dan Nabi pesan pula lepas sembahyang baca ni, lepas sembahyang baca ni. Dan sahabat pula dengar, aku dengar Nabi lepas sembahyang ni baca ni. Sahabat lain pula lepas sembahyang Nabi kata gini. Jadi kita nak kata mumparik seorang pun boleh, tu imam suku makmum suku pun boleh, kata beramai-ramai pun boleh. Mana-mana kita berhimpun dah untuk berzikir pada Allah lepas sembahyang sebelum sembahyang. Siapa yang kata tak boleh, orang itu orang jahil murakkabun, tersangat-sangat jahil, berlapis-lapis jahilnya. Kerana tidak ada Nabi kata bila berkumpul satu kaum untuk berzikir kepada Allah, datang para malaikat menurunkan rahmat daripada Allah. Dah.
Soalan seterusnya, bila Imam Syafi'i sudah kata afdal berzikir bersama imam, kalau kita ada kerja, kita boleh zikir pendek dan kita balik buat kerja, tak wajib pun. Cuma orang yang berkelapangan, faham? Orang yang tak ada kerja, maka berzikirlah bersama imam. Lepas tu orang nak kata lain pada Imam Syafi'i, mu pandai pada Imam Syafi'i, faham tak? Nah, pergi sini pandai pada Imam Syafi'i, cakap tangan, aku nak atur awak gila. Kenapa tak? Nah. Sampaikah pahala tahlil kepada orang mati? Kita pahala sampai tak kepada orang mati? Baik, kalau kita hidup ni, kita semayang, boleh tak pahala? Orang mati lah, jauh lagi. Ni kita hidup ni. Ni malam ni kita mari dengar kan. Siapa yakin boleh pahala? Kenapa kita kata boleh pahala? Pahala tu dengan janji. Orang buat baik dapat pahala. Baik, adakah dengan 100% yakin tak? Insya Allah. Maka hidup kita sebenarnya bukan kata benda satu perkara. Seluruh hidup kita daripada kecil sampai ke mati, semuanya insya Allah. Insya Allah bukan untuk orang hidup je, hidup dan mati. Bila orang mati, kita hadiah sedekah ke dia, dapat tak pahala? Insya Allah. Itu jawapan dia. Faham? Kalau orang hidup, Allah tak izin, tak boleh tolong. Allah saja segala-galanya. Ni yang suap makan, bukan mak kita, kerana kerajaan Allah. Nak mak sakit, anak buat sedap-sedap nasi apa semua, Allah dah izin masuk, jeruak habis, suap sudu motor. Apa? Yang beri makan bukan anak-anak Allah. Kalau Allah izin boleh makan, tak izin tak boleh makan. Mati kalau Allah izin boleh beri bernafas, tak izin membaca talqin cerah pun tak dijawab. Oleh kerana semuanya biiznillah, maka kita buat sebagai ikhtiar. Soalan seterusnya, apakah hukum berkabung dalam Islam? Berkabung ini harus, harus. Tetapi ada hak. Apa maksud berkabung? Bersedih. Apa maksud berkabung? Berdiam diri, tanda duka cita. Apa maksud berkabung? Berhenti mencari dunia, bekerja tanda kerana kita kehilangan satu nikmat. Contoh kematian. Pokoknya harus. Contoh kita jual, tiba-tiba berlaku kematian, kita pun tak jual. Kenapa? Kerana berduka cita. Itu panggil berkabung. Bukan buah kabung, berkabung. Faham? Kita sama-sama kita pergi kerja mau pasang motek, pasang apa, orang ikut orang. Orang nak upah orang upah waik atas, kita ke atas. Orang upah pasang mozek, kita pasang mozek. Tiba-tiba ada anak kita mati gitu. Lepas tu kita pun tak pergi kerja. Kan tak pergi sampai bila-bila, kerana ada kematian. Kita berduka cita. Tak mau cari duit hari dua ni. Faham lagi? Itu dipanggil berkabung. Bersedih. Pokoknya harus. Cuma Nabi pesan, jangan lebih 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Mana kalau kita tak jual kerana pok kita mati, boleh 3 hari tak jual kita. Jangan sampai 4 hari Nabi larang. Sebab Nabi kata la yahillu, tidak halal, makna haram kalau lebih 3 hari. Haram. Abang kita mati, tepuh di lawi, kita pun tak jual 3 hari. Harus 2 hari, harus sehari, harus 4 hari, haram. Tak jual kerana nak pasang api tu lain, tak jual kerana semih coh tu lain, tak jual kerana berkabung, tak boleh. Melainkan Nabi kata, kalau laki mati, bini kena berkabung 4 bulan 10 hari. Bini seorang saja yang mati laki, berkabung kerana mati laki. Faham lagi? Dia saja boleh bersedih, boleh berkabung lebih pada 3 hari. Lain pada kematian suami, haram lebih pada 3 hari. Tak kira raja ke apa. Jadi betul mula. Kita buat salah, dengar benda yang betul, betul pula. Faham?
Saya pergi jumpa hospital, doktor kata tak ada sakit, tapi saya rasa macam ada sakit. Saya nak pergi jumpa bomoh boleh tak? Sebab ada saya dengar, kalau orang pergi jumpa kahing berobat, maka amal ibadat saya 40 hari Tuhan tak terima. Warna kau betul ustaz? Baik. Dia rasa dia sakit, dia pergi jumpa doktor, doktor kata tak ada sakit. Doktor kan reti belaka. Dengar baik-baik, ilmu doktor zonniah. Ingat siapa mati. Zonniah ni maknanya banyak sebelah betul, ada gak doktor. Oleh kerana dia belajar bab-bab ni, kita tak belajar, maka harus kita berpegang pada pandangan doktor. Faham lagi? Tetapi keputusan doktor, sakit ni obat ni tak ada ni, hak ni tak ada penyakit, semua itu bukan 100% betul. Bermakna banyak hak betul, tapi ada juga hak tidak betul. Jadi kadang-kadang dia tak tahu penyakit. Baik, sesat situ dia nak pergi kat bomoh pula. Boleh tak nak pergi tanya kat tok bomoh? Sebab dia dengar dia orang kata, siapa pergi dekat kahin 40 hari tak terima semayang. Dengar baik-baik. Orang Bukit Marok mana ni. Ramai orang salah faham. Kahin lain, bomoh lain. Bomoh ni artinya pengamal perubatan tradisional Melayu. Faham? Doktor ialah pengamal perubatan kaedah moden. Doktor dia panggil. Tapi bukan betul lah ke? Ada hari doktor tu dok betul. Tak sama-sama doktor. Ada ke hari dia dok betul. Faham lagi? Jadi bukan bomoh tu kahing. Tapi kalau kahing sebahagian dari bomoh. Kahing ni ke mana? Tok bomoh yang jenis kata boleh teka benda gaib, tu kahing. Tok bomoh juga yang boleh khabar benda tak berlaku esok lusa gini berlaku gini. Itu kahing. Kalau tok bomoh jenis aku ambil air, ambil bunga, tiup Fatihah, perah salimah, suruh balik mandi, tu harus ubat. Tok bomoh bukan makna haram. Tok bomoh bukan makna syirik. Tok bomoh makna orang yang mengamalkan perubatan rawatan, tapi kaedahnya tradisi Melayu. Jadi kalau kaedahnya tidak bercanggah dengan hukum Islam, tidak salah. Kalau kaedahnya bercanggah dengan hukum Islam, pada cara berobatnya, alat yang digunakan, mentera yang dibaca bercanggah, haram. Faham lagi? Jangan bomoh haram, bomoh haram, bank haram. Sudah kerja dah. Orang ngaji lagu tu. Faham lagi? Kau ni haram, riba haram. Biar ni molek. Tu orang kata tak apa, balik ambil air ni, duduk belakang selawat 7 kali, lepas tu buat mandi sikit. Faham? Haram tak lagu tu? Tak haram. Tapi orang panggil doktor, hidup omong, cium dalam air. Jangan duk kata haram selalu. Tapi kaedah, kalau kahing lain, kahing ni tak apalah. Esok lusa benda ni akan jadi green. Hari keempat dia jadi green. Tu kahing. Dia boleh tahu benda gaib. Bab Nabi kata man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa pergi kepada tok bomoh kahing, maka orang itu tak diterima sembahyangnya 40 hari. Apa makna kahing? 2 perkara. Pertama, meramalkan benda-benda ramalan. Yang kedua, dia khabar, dia boleh tahu benda gaib. Faham lagi? Itu salah. Kalau tak mau jenis kahing, salah. Dan jangan kita duk kata berobat moden semuanya halal. Ada kala rawatan moden haram. Faham tak? Contoh rawatan moden haram tu LGBT T tu benda transgender. Tukar jantina. Tukar jantina ni buat kat tok bomoh ke buat hospital? Kita nak tanya orang Kelantan, tukar jantina ni halal ke haram? Buat di hospital moden ke tok bomoh? Ada kalanya haram. Dibuat dia hospital. Dia dibakar, tukar. Buah yang riba, buah karipak. 7,000 ni. Singapura mahal lagi. Canberra, Adelaide, Brisbane mahal lagi. Di Vegas, di Paris lagi mahal, ratus-ratus ribu.
Tu pembedahan plastik tu untuk menambah cantik. Halal ke haram? Haram. Tok Omar boleh buat tak? Bukan Tok Omar saja buat orang. Kita ada ke haram. Al-mughayyirati khalqallah. Allah laknat orang yang ubah bentuk badan kerana nak lebih cantik. Laknat. Kita boleh buat. Tok Omar tak boleh buat. Kopek kecuk dah. Lawak besar. Hubung implan dalam, buah plastik dalam, pembedahan plastik. Faham lagi? Halal ke haram? Tok Omar dia buat. Pintar motor kena faham molek. Dah. Digi motor Omar dah sakit gapo. Dah sakit gapo Tok Omar tapi nak bayar ada dia lah. Orang rumah kita ni dia buat ada dia pun jadi besar semula. Boleh buat tak Tok Omar? Tok Omar kata tak. Kalau boleh buat dah ulung. Faham lagi? Faham tak? Tok Omar tak boleh buat walaupun benda tu dilaknat. Tapi dia kita jadilah. Jadi buang karipak ubuh yang ribet, buang yang ribet ubuh karipak, macam-macam pesen jadi. Kau masuk tanduk orang dalam kepala jadi macam harimau. Kau tak? Kau tambah telinga jadi macam beruk, macam-macam pesen. Semua tu perubatan moden. Soalan seterusnya. Ada kepolan bermunajat, berdoa, berzikir, selawat di kubur keramat wali. Adakah amalan ini dibenarkan syariat? Kalau berzikir boleh. Kalau selawat boleh. Faham lagi? Kita dapat di kubur kita berzikir. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Berdoa lagi dah boleh. Faham lagi? Yang tak bolehnya kita jadikan apa-apa amalan itu mesti buat di kubur. Sedangkan amalan itu bukan untuk di kubur. Di kubur ini untuk orang yang ziarah. Kita pergi kerana ziarah. Bila ziarah kita berzikir, hukumnya harus. Bila ziarah kita berdoa, hukumnya harus. Tapi bila kita nak berzikir, tak boleh berzikir di masjid, kena berzikir di kubur. Itu bid'ah. Faham lagi? Dia lari sikit je. Soalan seterusnya. Apakah hukum kalau kita tengok simbol agama lain seperti salib yang ada pada berhala-berhala? Adakah boleh kesan pada jiwa kita? Dengar baik-baik. Umat Islam makruh pergi ke tempat ibadat orang kafir. Tidak haram, makruh saja. Contoh kita pergi lawatan safar di Mesir, kita masuk dalam gereja yang paling tua, contoh umur 900 tahun. Kita safar di Sepanyol, kita masuk dalam gereja yang tuanya 1000 tahun dan sebagainya. Hukumnya tidak haram. Atau di tempat kawan di Kuala Lumpur kita masuk tengok sekali dalam gereja, tengok sekali dalam kuih gua ni. Hukumnya makruh saja kata ulama. Faham lagi? Tetapi mungkin ingat 3 benda mungkin buat. Yang pertama, kita iktikad segala benda yang ada dalam ni semuanya batil, pelawak belaka. Yang kedua, kita rasa takut kepada Allah. Nah, kerana tempat itu tempat yang dilaknat oleh Allah. Dan yang ketiga, jangan buat suatu pun upacara yang dikerja, yang diamalkan oleh orang-orang yang kafir di situ. Faham tak? Soalan seterusnya. Apakah hukum orang yang suka menghina orang lain? Orang itu akan dikecilkan Allah pada hari kiamat. Maknanya jadi hina. Apakah hukumnya saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah di waktu sujud? Jadi adakah doa yang baik dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca dan amalkan? Semua doa boleh baca. Jumhur ulama kata doa itu mesti dalam bahasa Arab. Faham lagi? Kalau doa itu tidak dalam bahasa Arab, bacalah di dalam hati. Nah, soalan seterusnya. Jika seorang bapa mencari rezeki yang tidak halal lalu dibawa pulang untuk diberi makan pada anak bini, adakah mereka tidak berdosa akan menanggung akibat buruk daripada apa yang mereka makan dan minum itu? Baik, orang yang tidak berdosa, adakah dia akan terima akibat buruk juga? Dia begini, kain yang putih kita ambil cat, kita pun simbah hitam tau. Cat tu warna hitam, kita simbah di kain putih, hitam tak kain tu? Hitam. Baik, kalau kita tak simbah, kita tersepak cat, kena di kain tu, hitam tak? Hitam juga. Sama ada anak bini kita sengaja makan haram atau tak sengaja, jiwa mereka jadi kotor, hati mereka akan jadi kotor. Cuma wala taziru wazratun wizra ukhra, dosa orang lain tidak tanggung. Nah,
Jadi yang akan diseksa ialah suami, bukan anak isteri, kerana anak isteri tidak redha dengan makan yang haram. Mereka tidak mengetahui. Soalan seterusnya, apakah hukum kita makan ikan, ayam, sayur yang diberikan bahan makanan haram seperti sisa buangan manusia, daging dan najis babi? Baik. Ayam makan najis, ayam lembu makan najis, boleh tak kita makan? Jawabnya, tengok, jikalau memang makanan hariannya adalah najis, makruh kata setengah ulama, haram kata setengah ulama makan binatang pemakan najis. Tapi kalau dia makanan yang bukan najis, kadang-kadang bercampur najis, harus. Contoh lembu makan rumput, perak. Bukan dia lembu makan tiak ayam. Kita ayam lembu, kita buh tiak ayam seguni, dia makan? Tak makan. Tapi yang biasa tiak ayam duduk dalam rumput, dia kerak sampai kat tiak ayam, tiak ayam kerak atas. Dia makan atas. Itu bukan pemakan najis, walaupun sudah makan najis. Faham? Yang dilarang memang jenis makan najis. Bela ikan keli, we makan najis semua. Faham lagi? We makan perut babi semua. Hukumnya setengah ulama kata haram makan. Okey? Apakah amalan untuk meluahkan pintu rezeki? Hubung silaturahim. Pak dara kita lama dah duduk jeli terlama, kita tak pergi. Jarah dia. Contoh. Tu buka pintu rezeki tu. Yang kedua, sedekah. Sedekah apa orang? Lalu tengok budak macam budak pondok ada 3 orang ni. Berhenti kata Assalamualaikum ngaji dia ni. Ngaji pondok depan. Ambil 50 ya makan nasi lagi. Sedekah. Faham lagi? Allah ganda budak kita masuk. Itu murah rezeki, murah bukan banyak. Kalau berlaku banjir, gempa bumi, jerbu, boleh tak kita ambil barangan dari kedai-kedai yang terlibat? Kedai dia tak ada. Kedai tu, kampung tu kena banjir, kedai tu kena banjir atau gempa bumi. Jadi barang-barang kedai tu berselerak lah, keluar, teranding pas keluar. Boleh tak kita pergi kutip barang tu ambil kita? Jawabnya boleh. Kalau kedai tu hak tok kita. Lagi. Kalau hak tok orang lain tak boleh Faham lagi. Mu suka tak barangmu berlaku banjir malapetaka orang bagi curi belakang? Mu suka tak? Ada? Jangan awak gitu kau orang. Betul tak? Apakah hukum sapu tangan ke muka lepas beri salam? Adakah sunat atau perkara yang mesti dilakukan ke semasa solat? Baik. Dia kata lepas pada sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu sapu muka. Sapu muka lepas sembahyang ni ada khilaf pandangan ulama. Pandangan yang paling ramai tidak sunat. Sebagian ulama fiqh termasuk dari 4 mazhab mengatakan sunat. Yang paling kuat tidak sunat. Tapi hukum yang mengatakan sunat itu fuqaha juga, maka boleh kita bertaklid kepada mereka. Kerana apa? Berlaku khilaf. Kerana hadis Nabi sapu muka itu memang ada. Cuma sanadnya saja diperkhilafkan ulama. Jumhur ulama mengatakan berlaku kedhaifan pada sanadnya. Tidak cukup syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Maka jatuhlah ia kepada dhaif. Faham lagi? Situ saja sebab khilafnya. Jadi ditanya kepada mufti Mesir, mufti Al-Azhar, Syekhul Azhar, Syekh Ali Jadul Haq almarhum. Beliau menjawab, siapa yang menyapu muka lepas salam, maka perbuatannya adalah sunat di sebahagian pandangan sebahagian ulama. Dan siapa yang tidak menyapu muka, maka semayangnya telah pun sah, kerana sapu muka itu bukan rukun dan bukan wajib. Tengok orang alim jawab. Mari kita sapu muka bid'ah haram. Haram tu haram. Faham lagi? Ngaji biar banyak sikit. Ulama besar ni dia tahu apa? Dia jawab, tak, kemah keming lalu. Orang yang sapu muka, maka hukumnya dia berbuat sunat menurut pandangan sebilangan fuqaha. Selesai masalah. Orang tak sapu muka, sah dah semayangnya. Itu baru orang alim. Ni haram. Ni pula haram. Haram sokmo. Mak repik boleh jadi mufti. Haram sokmo. Jangan gaduh. Benda khilaf jangan balah. Bodoh balah. Faham? Nak balah benda ijma'. Haram minum arak. Betul tak? Haram pelawak. Tu baru kita balah. Ni duduk pelawak.
Hari ini kita jadi kerajaan, hari ini turun minyak. Oh tu baru kita gandeng, dia mampu. Datang tipu. Habis bateri. Apa habis bateri? Jadi kalau ada orang ngari ngajar kata haram sapu muka, jangan panggil ngajar orang jahil. Sealim-alim pun yang mengatakan tidak sunat sapu muka, ulama mazhab dia kata pun tidak kata haram. Faham lagi? Tak kata haram. Ni kita ustaz bagi ngajar wah pakai kata haram. Beli jubah dua dalam Mekah, buat macam ulama Mekah. Oh. Aku dah boleh tengok muka. Muka uduh tak apa, jangan perangai biasa main. Ini muka dalam uduh, perangai pula uduh. 2 kali uduh. Apa pula haramnya? Bukan dalam sembahyang, betul tak? Soalan mudah, orang Kelantan jawab. Lepas kita sembahyang habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis lagi sembahyang. Habis dah. Boleh tak kita sapu masjid? Halal ke haram sapu masjid? Ke haram sapu masjid? Tak, boleh tak? Dah kalau sapu masjid boleh tak? Buka lagi. Bodoh. Habis dah kan sembahyang? Soalan seterusnya. Apakah hukum bagi orang yang darurat kerja di kedai yang mengandungi arak? Mana ada darurat? Darurat ni maknanya kamu kalau tak kerja mati. Faman yaturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Siapa yang sampai kepada situasi tidak ada pilihan, 3 hari dah tak jumpa makanan, mengakak di padang pasir, jumpa bangkai yang sudah mati. Padahal wa harama alaikumul maitata. Allah mengharam kata kamu bangkai. Tapi sekarang ketika tidak ada pilihan, bukan sengaja dan tidak berlebihan, tidak berdosa. Itu baru darurat. Ni kerja kedai jual arak, darurat korok kering. Faham lagi? Dah tak nak pelawak sangat. Siapa kerja yang terlibat dengan arak, jual arak, akad arak, order arak, susung arak, buat order lih macam-macam, atau jadi jurujual macam kedai-kedai 24 jam tu, orang kafir nak beli arak, dia tukar jual orang Islam, gaji dia haram dan dia kena laknat. Sembahyang tak terima, 10 golongan Tuhan laknat sebab arak. Dia tak berhenti, tak berhenti, dia hanya pasal kita menyampai balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun sepotong hadis. Faham lagi? Soalan seterusnya, bagi di kampung saya ada satu kumpulan yang mengatakan tahlil itu bid'ah. Kata Mufti Mesir Syekh Ali Jumaah, orang yang mengatakan tahlil itu bid'ah, dia adalah ahli bid'ah. Kerana perintah suruh menyebut banyak la ilaha illallah. Nabi kata Abu ma qultu ma nabiyuna min qabli qalu la ilaha illallah. Lapah terbaik yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut ialah la ilaha illallah. Dalam ayat Quran fa'lam annahu la ilaha illa hu, ketahuilah tidak ada Tuhan melainkan dia Allah. Dalam hadis yang lain Nabi membaca la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain Nabi kata bacalah la ilaha illallah. Jadi semua hadis-hadis ini Nabi tak kata bacalah belum sembahyang, bacalah atas bukit la ilaha illallah, bacalah pagi-pagi tengah malam. Tak. Maka perintah itu umum. Seperti mana itu zikrullah, sebutlah kamu, zikirlah kamu akan Allah. Maka perintah-perintah berzikir bila secara mutlak tidak ada kait dengan waktu atau masa atau tempat, dia bagi perintah yang umum. Maknanya bebas, kita nak baca di mana saja kita senang hati. Kita rasa nak bertahlil, nak bertasbih, nak bertakbir, nak tahmid, disilakan. Faham lagi? Tak ada orang boleh larang, melainkan pada tempat yang dilarang, seperti dalam tandas lanjaman. Jadi kata Mufti Hussein, siapa yang melarang orang bertahlil
Padahal tidak ada nah melarang bertahlil pada ketika itu. Orang ini sudah menyempitkan hukum yang diluaskan oleh Allah, dan dia jelas ahli bid'ah. Itulah sebenarnya ahli bid'ah. Orang yang melarang orang berzikir, yang zikir pada tempat dan waktu itu tidak datang larangan di dalam hadis-hadis mana pun. Faham lagi? Kalau kita larang orang berzikir dalam tandas, maka bukan ahli bid'ah, kerana ada larangan. Jangan nak lebih ingat. Ngaji CKL sembang banyak. Faham lagi? Dr. Nasir Farid Wasif, mufti Mesir yang dipecat oleh kerajaan Mesir kerana memfatwakan haram pertandingan ratu cantik di Mesir. Dia orang tak takut kerajaan ni. Orang banyak ni. Doktor PhD. Syekh lagi, Dr. Nasir Farid Wasif. Orang Indonesia pergi tanya dia dalam kitab fatwa dia lah, apakah hukum orang panggil mari di rumah, kemudian menyebut la ilaha illallah banyak-banyak, kemudian berdoa. Antara dalam doa itu bagi roh orang yang telah mati. Tak hadir situ. Sama tak masalah? Jawabnya orang yang datang boleh pahala belaka. Doktor jawab. Faham lagi? Dan akad makan, beri makan orang tu, tuan rumah pula boleh pahala kerana melakukan satu amal yang sangat baik dalam Islam. Habis orang tanya, dia waktu beri roti canai makan, roti canai. Tak soal hati orang mati, hati anak hati. Tu ada masuk capur tu. Kita kira kita halal. Faham lagi? Kenapa? Kan seorang laki-laki mari tanya Nabi, ya Rasulullah, ayo amal di Islam yang afdal. Apakah amalan-amalan yang afdal dalam Islam? Nabi jawab pendek, tut'imut ta'am. Wia makan. Faham lagi? Jadi jangan kita nak jadi ahli bid'ah. Nah, soalan seterusnya. Saya jual ayam timbang dengan perut-perut, dan perut tak wi pada pembeli. Malah saya jual pada peternak ikan. Apakah hukumnya? Hukumnya boleh kalau mudah ambil harga perut. Faham lagi? Dia orang mari seorang, ayam sekor. Nampak? Minta ayam sekor. Dia pun ambil ayam. Ketang, bahan tak pala tu. Memang tak makan pala. Rasa ketang. Perut ditolak tepi. Jauh. Kemudian perut tu dijual ke orang lain. Boleh. Harga perut tu dia kena tolak sudah. Dia tak boleh ambil daripada harga yang beli ayam. Sama ke orang yang potong kaki. Keteng, jatuh kaki. Ayam tu dia timbang tu. Timbang-timbang 18 rial. Faham lah Kalau dia berapa timbang, ambil tubuh atas lagang, kerekang, tapak kat kaki, ting, kaki jatuh. Dia beli ayam saja, kaki tak beli. Kaki tu bila banyak, dia jual pula 8 rial sekilo. Faham lagi? Hukumnya makan haram. Kenapa? Alti orang. Mu timbang orang bayar dengan harga kaki bayar. Kaki pula beli. Menjual ke orang lain. Bapak penipu orang panggil. Betul tak? Jangan main-main. Kena cari balik tuang kaki ayam tu, pulang balik. Jangan main. Kalau mu makan kedarah haram, senang taubat, Allah terima selalu. Mu zina 18,000 orang perempuan pun, sekali taubat, Allah terima selalu. Ni alti orang tak terima taubat. Walaupun mu taubat dalam Kaabah, tumbik inguh darah, tak terima. Kena cari balik orang yang beli tu, kena bayar balik. Nampak? Banyak ke ni? Kan neraka kan? Penuh orang dalam neraka. Nabi tengok dalam surah Merah. Bergenyok-cok. Kau macam-macam mesej. Kerajaan, lepong cara kerajaan. Rakyat cara rakyat. Dah. Habis mu tipu aku, tipu mempan tidak. Rakyat tipu kok kerajaan. Makan gaji. Dia naik, dia keling naik kapal terbang. Piti siapa? Piti rakyat. Makan haram. Betul tak? Itu rakyat tipu kerajaan. Kerajaan tipu rakyat. Itu memang pantung ain dah. Faham lagi? Soalan seterusnya. Dakwah tabligh itu macam mana? Dakwah ini dia tidak mesti kita buat kumpulan, kita bubuh nama kumpulan, tak mesti. Tapi kalau kita bubuh nama kita buat kumpulan, tidak salah. Cuma bila kita berdakwah, kita kena faham apa yang kita dakwahkan tu kita tahu.
Sebab Nabi dia panggil sahabat yang tahu baru dihantar berdakwah, yang tidak tahu tidak digunakan. Selagi dakwah dengan ziarah, kita jangan tukar. Kita pergi ke masjid, duduk 3 malam, sembahyang jemaah ramai-ramai, lepas tu balik. Itu bukan berdakwah, itu ziarah dia panggil. Dakwah ni kita menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan kalimah syahadat kepada orang lain, mengajar orang lain supaya kenal Islam. Itu dakwah. Kalau kita pergi tidur sejid tu, 3 hari 3 malam duduk situ, itu kan dakwah. Itu ziarah. Faham tak? Ziarah lain, dakwahnya lain. Kemudian bila kita dah ada kumpulan dakwah, jangan kita rasa kita seorang saja yang berdakwah sehingga kita anggap orang lain tidak ada keperluan dalam bab berdakwah. Kita yang paling established, yang paling diterima. Itu juga penyakit orang berdakwah akhir zaman. Nah, soalan seterusnya, apakah pandangan tentang pemimpin yang mempertikai hukum hudud dan dia tidak suka hukum hudud di Malaysia? Orang yang tak suka hukum hudud, dia tak suka Allah. Orang yang tak suka Allah, tepatnya dalam neraka dia. Faham lagi? Walaupun besar mana pemimpin. Sebab bumi ni bukan hak tok dia, bumi ni hak Allah. Semua wirid lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah 7 lapis langit, kepunyaan Allah 7 lapis bumi. Mana ada tok kita masuk airport? Faham lagi? Kan ada port dagang kita pakat dengan Tuhan buat. Ada? Wajib kena berhukum dengan hukum Allah. Orang yang kata tidak wajib, benda yang wajib dengan ijma' jadi kafir laknat. Saya datang tinggal di kampung ni, Bukit Marak, dan berjiran dengan penduduk sepatang. Memanglah dah duduk kampung ni, takkan berjiran dengan orang cili. Hak gitu kan borok. Apakah hak jiran dan hak-hak saya terhadap jiran? Muliakan jiran. Mulia ni bukan mana dia peluk tiup lambung-lambung gitu, bukan. Maknanya kita senyum kepada dia, kita tegur dia, kita beri laluan kepada dia. Kalau kita beli sesuatu, kita dia nampak kita tak ada masuk rumah, kita beri sikit. Faham? Itu memuliakan jiran. Kita tidak berkata perkara yang tidak baik tentang dirinya. Nah, kerana itu hak-hak jiran yang semakin terhakis di dalam masyarakat Melayu kita ni. Soalan seterusnya, mandi hadap besar kena korek tak dalam dubur? Ada kerja. Ada orang ngajar, dia kata kalau kita mandi hadap besar, kita kena korek dalam dubur. Itu untuk guru Ayopeng. Dalam kitab-kitab fiqh, ulama pandai-pandai cerdik tak kata gitu. Ulama hanya kata sunat kita terang sedikit dubur, kemudian kita sampaikan air. Sunat, bukan wajib. Faham lagi? Dia kata tak, dia apa gini, mu mandi junub tak sah, mu kena buat masuk jari sikit. Mu kena buat masuk jari sikit. Dia buat juga sampai terberok kawan. Faham lagi? Datuk guru sama jahil dengan anak murid. Faham lagi? Dah ngaji tak ngaji, kita tak ada bersuti habuk rumah. Patwa wajib korek. Rujuk kawan hak tukar reka tu kata buat dengan jari. Kalau kawan dia kata buat dengan tekai, tak bagi awal. Daruh hanya apa mandi dulu. Faham? Godok dengan tekai. Apa tak kawan suruh orang air. Mu sama tolong kawan. Polis dah jual kepada kedai besi buruk. Barang besi buruk kalau kita beli kira halal ke bukan ni. Kita tak tahu hatta halal ke haram boleh beli. Kita tak tahu barang tu haram, haram beli. Kita rasa tak sedap, jangan beli. Dak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Bila berasa tak sedap, tinggal cari hak halal hak jelas. Soalan seterusnya, kita kena gam di kuku kita, air semayang kita sah atau tidak? Jawabnya sah kalau kena gam itu sebelah dalam kuku. Kalau belah atas kuku tak boleh. Sebab syarat sah wuduk, air kena sampai di anggota wuduk. Kalau ada mani, maka tidak dapat air sampai kepada kuku, kerana terhalang oleh suatu, maka tidak sah basuh tangan tersebut. Bila kita semayang, dikira tidak ada wuduk, dengan semayang pula jadi tidak sah. Soalan seterusnya, kita beli barang rendah, kita klaim barang harga tinggi, boleh atau tidak? Boleh, tapi haram.
Betul tak? Masjid suruh pergi beli kapet. Dia kata tak apa, saya beli lah. Dia beli kapet semua sekali habis dalam 15,000 bang. Dia buat ketua kapet buat 16. Nampak? Boleh 1,000. Boleh buat amal awak. Apa dia buat laka ni? Nampak? Tapi akhirat masuk neraka. Pahala pataknya ke? Apa? Haram. Man kullu lahmin nabata min syutin panar ulabi. Nabi kata, siapa yang dalam tubuhnya ada masuk harta haram, maka akhirat tepatnya dalam neraka. Mu menteri ke, timbalan ke, timbalan hok kena pecat nak naik semula dah boleh pakai ini ke? Faham lagi? Tak ada gitu. Dah. Ini banyak lagu tu. 8 riyal jadi 10 riyal, 1 juta jadi 1.2 juta, 3 juta jadi 5 juta. Faham lagi? Kadang-kadang projek dia buat 4 juta cukup dah. Padang orang kampung dengan masyarakat setempat. Tapi dah ada pemah kita buat 7. Buat 7 dah kat kita faham. Nampak? Tu semua tu penipu lagi. Faham lagi? Jangan. Jadi menteri peluang masuk neraka penuh depan muka. Pagi petang peluang masuk neraka. Betul tak? Ni kita sign dulu. Ni kita sign dulu. Kita sign juta rokok. Sign ni 200,000 kau. Nampak? Tu semua tu duit haram. Berarti dia teman wuliya faqad zubiha bi rizqi. Siapa dilantik menjadi pemimpin atau menteri, dia sudah disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Malaikat dia ditolong oleh Allah baru selamat menteri. Faham? Mu nak jadi menteri? Nak? Mu nak jadi menteri? Hak takbir nak mau tak takbir dah dunia. Ada seorang menteri dulu takbir mau dia. Kalau dia ceramah orang kata baru kan? Dia ceramah dia baca putih. No, orang kemamam lagi. Takbir. Ni tak takbir lah. Pitih noh lah bodoh. Faham lagi? Jangan politik contoh. Tak takbir dah. Barang isi kau. Akhirat masuk neraka lagi. Apakah orang yang makan gaji buta? Boleh. Kalau syarikat opok dia sendiri. Faham tak? Syarikat orang tak boleh. Kerana kita diupah. Tiba-tiba kita ambil duit. Benda tak buat. Maka di sana berlaku benda yang tidak sah pada syarak makan harta orang secara batil. Soalan seterusnya. Keluarga saya masih ramai yang kafir. Jauh mana hak batas saya untuk berhubungan dengan mereka? Ingat, kalau kita masuk Islam, keluarga yang masih kafir tetap mahram kita. Mana mak sampai kiamat. Ayah kafir lagi kita Islam dah, tetap ayah kita sampai kiamat. Adik kakak kita, puan adik perempuan kita, tetap mahram kita. Pegang tak kata sembahyang. Berduaan dalam rumah tidak haram. Kerana tak boleh nikah sampai bila-bila. Dia masih Islam pun kita tak boleh nikah, dia dalam kafir pun kita tak boleh nikah. Faham lagi? Itu hukum adik-beradik kafir lagi. Nampak? Jadi waktu kekal, mahram kekal. Yang kedua nak faham sini ialah kalau pewarisan tak ada, tak makan saka. Al-kafiru la yuras, orang yang kafir tidak makan saka. Okey. Dan kemudian hak pewalian dan sebagainya adalah